Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita peluang untuk sama-sama berkongsi ilmu, dan tahniah kepada semua adik-adik yang berjaya naik ke tingkatan 4 untuk meneruskan sesi pembelajaran di Mata Hafiz Al-Quran Al-Asriyah. Dan Qiraat merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diambil oleh pelajar untuk menduduki peperiksaan SMTQ dan juga SMU. Salam perkenalan kepada semua pelajar tingkatan 4 sesi pengajian 2021. Saya Ustaz Muhammad Azam Asal Musya mengajar madah qiraat di Mata Hafiz Al-Quran Al-Asriyah menguji cara. Topik perbincangan qiraat SMTQ yang bakal diduduki oleh semua pelajar adalah qiraat ilmi, yang kedua qiraat amali, dan juga peperiksaan SMTQ. Madah pertama atau mata pelajaran pertama yang akan Ustaz ajar adalah qiraat ilmi ataupun qiraat teori berdasarkan kepada matan Asy-Syatibi, syarah daripada matan tersebut. Terlebih dahulu kita lihat dulu sukatan pelajaran qiraat ilmi untuk tahun ini. Bermula daripada surah Farsyuruh, surah Al-Baqarah, iaitu bermula bait yang ke-62 sehingga bait ke-101, iaitu merangkumi 39 bait. 39 bait sahaja. Manakala bab nombor 2 tersebut 147 itu merupakan bait usul yang telah ada dipelajari bermula tingkatan 2 sehingga tingkatan 3, dan tahun ini sambung sekadar murajaah sahaja untuk bab usul tersebut. Namun begitu, kita akan cuba untuk menghabiskan murajaah bait 187 tersebut. Buku rujukan utama adalah Taqribul Ma'ani sebagaimana yang ada belajar di tingkatan 2, 3. Seterusnya sambung di tingkatan 4 juga masih menggunakan buku yang sama kerana buku ini lebih mudah untuk difahami oleh pelajar. Buku-buku rujukan juga disarankan untuk pelajar untuk membacanya. Standard pembelajaran ini akan diperoleh oleh pelajar selepas mempelajari madah qiraat ilmi. Seharusnya pelajar mampu berupaya membaca matan dengan baik dan betul, termasuk baris-barisnya dengan betul. Ini diperoleh melalui talaqi dan juga talaqi musyafahah, maknanya baca dengan guru. Yang kedua, menyebut kalimah khilaf serta imam ataupun riwayat terlibat. Maknanya dapat mengeluarkan khilaf-khilaf yang terdapat dalam matan tersebut. Contohnya, wafatu kasin fi silmi asrun ridwan dana. Manakah kalimah yang terdapat khilaf padanya, iaitu kalimah as-silmi. Seterusnya, menyebut riwayat yang terlibat, iaitu aslun ridwan dana. Aslun rumus bagi a, ridha ra, dana da. Seterusnya, membaca ayat Al-Quran dengan qiraat yang betul. Maknanya baca betul lah, baca fi silmi, bukan baca fi sulmi, tak. Fi silmi dengan apa tukarkan fi salmi. Maknanya pelajar mampu menghuraikan matan dengan baik dan betul, dengan seterusnya mendatangkan kalimah-kalimah yang baik, contoh yang baik dan juga sebagainya. Seterusnya, kaedah untuk memahami matan. Pastikan adik-adik pelajar menguasai 3 perkara ini dalam sesebuah matan. Pertama sekali, dalam sesebuah matan pastinya ada kalimah khilaf. Contohnya, wafatu kasil fi silmi, kalimah silmi. Seterusnya, cara baca. Cara baca dia matan mana? Wafat hukasin. Wafat hukasin fi silmi aslun ridwan dana. Seterusnya, rumus imam yang terlibat. Manakah rumus dia? Wafat hukasin fi silmi aslun ridwan dana. Aslun ridwan dana tersebut merupakan rumus bagi imam yang terlibat dalam khilaf pada kalimah tersebut. Seterusnya, madah yang kedua yang saya ajar, iaitu qiraat amali. Sukatan ataupun silibus bagi qiraat amali bermula ayat yang ke-203 sehingga ayat 286 ataupun sehingga khatam ataupun habis surah Al-Baqarah. Jadi pelajar akan melalui pembelajaran qiraat amali secara jamak. Amali bil jam'i lil qiraat sab'ah. Maknanya tahun lepas adik-adik pelajar telah belajar secara ifrad dan juga secara jamak,
dan insya-Allah tahun ni qiraat amali kena belajar secara jamak. Kitab perujukan bagi qiraat amali adalah Al-Minul Ilahiyah. Dalam kitab tersebut dia telah menunjukkan secara terperinci dan secara mudah untuk membaca qiraat secara jamak. Mengapakah perlu baca qiraat secara jamak? Pertama sekali untuk memudahkan pelajar-pelajar mempelajari semua qiraat. Yang kedua, talaqi, maknanya mengambil masa yang pendek berbanding dengan talaqi secara satu-satu imam. Maknanya sekiranya nak baca dengan semua rawi-rawi, 14 rawi, cukup lama. Jadi berpandukan kepada qiraat jamak ni, pelajar dapat talaqi dengan cepat dan juga belajar pun dengan cepat sebab al-Alif menggunakan kaedah jamak. Seterusnya, standard pembelajaran qiraat amali. Qiraat amali kita akan menggunakan kaedah baca secara jamak dengan didahului dengan qulun serta khilaf-khilaf yang ada di dalam ayat tersebut bermula daripada kepala ayat. Seterusnya ada dapat menyatakan perkataan yang khilaf serta imam atau rawi yang terlibat, maknanya mengeluarkan kalimah-kalimah yang ada dalam ayat tersebut. Seterusnya menyatakan khilaf bagi imam-imam yang terdapat pada kalimah-kalimah tersebut. Seterusnya dapat menyusun qiraat secara jamak dan juga dapat membaca ayat Al-Quran dengan qiraat yang baik dan betul dan juga berdasarkan kepada qiraat jamak tersebut. Seterusnya di akhir tahun insya-Allah adik-adik akan menduduki peperiksaan sijil menengah tahfiz Al-Quran yang mana qiraat amali 50%, qiraat ilmi 50%. Qiraat amali. Jadi dalam peperiksaan STMTQ adik-adik akan menduduki 2 kertas. Pertama sekali kertas lisan ataupun syafawi, yang kedua kertas tahriri ataupun bertulis. Syafawi ini biasa diadakan pada bulan 7, manakala tahriri biasanya akan diadakan pada bulan 10. Soalan lisan ataupun soalan syafawi akan merangkumi 4 soalan. Soalan pertama surah Al-Fatihah. Seterusnya 3 soalan lagi berpandukan kepada surah Al-Baqarah. Biasanya 1 soalan 1 ayat sahaja dan juga 1 imam ataupun 1 rawi sahaja. Jika ditanya imam, adik-adik kena baca dengan imam termasuk rawinya sekali sekiranya khilaf, tapi sekiranya sama baca 1 imam sahaja. Dan seterusnya bacaan mengikut imam atau rawi. Biasanya dia akan meminta jadi tidak sukar mana sebab 4 soalan saja. 1 saja 1 surah Al-Baqarah, 3 soalan lagi adalah surah Al-Baqarah mengandungi biasanya 1 ayat saja. Seterusnya soalan tahriri ataupun soalan bertulis. Soalan bertulis ini biasa diduduki pada bulan 10. Format soalan biasanya 6 soalan seperti biasa dan cuma selepas tahun 2019 iaitu pada tahun lepas sedikit perubahan dari segi format soalan. So masih mempunyai 6 soalan dan juga perlu jawab 4 soalan dan begitu tiada soalan yang wajib jawab. Kalau tahun 2019 dan sebelum tahun tersebut, soalan wajib jawab adalah soalan pertama. Sebab soalan pertama tersebut merangkumi syarah matan. Mana dia akan mendatangkan matan, contohnya wafatul kasih fi silmi asrun dondana. Jadi pelajar dikenaki untuk mensyarah matan tersebut. Bermula pada tahun lepas 2020, soalan syarah terdapat dalam 3 ataupun 4 soalan besar. Maknanya pada tahun 2009 dan sebelum tersebut soalan syarah hanya ada pada soalan pertama sahaja, tetapi bermula tahun 2020 soalan yang mengandungi syarah matan mempunyai 3 hingga 4 soalan besar. Maknanya ke mana-mana pun adik-adik kena belajar memahami baik dengan betul dan juga tepat supaya tidak terpesong pemahaman matan tersebut. Gambaran awal soalan tahriri. Biasanya soalan tahriri dia akan masuk syarah matan bermula matan yang 62 sehingga 101. Walau bagaimanapun dia hanya masuk
satu soalan satu matan saja ataupun 1 hingga 2 matan saja, manakala soalan-soalan lain adalah berpandukan pada khilaf farsh huruf dan juga usul. Jadi khilaf farsh huruf ada 40 kalimah sahaja dan biasanya masuk semua sekali, dan juga usul biasanya cukup mudah saja dia masuk. Biasa sudah pasti adik-adik semua ingat mengenai usul, contohnya mak wajib, mak jaiz, semua sekali. Begitu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.